Anda sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Episod yang keempat, lakonan. Sebenarnya, cita-cita saya menjadi seorang pelakon, mustahil. Saya memang benci. Saya tak suka berlakon. Memang saya suka nyanyi saja. Itulah yang saya beritahu manager saya. Tapi masa itu album tak laku, tak ada cara dan kena popular lagi. Sebab tak popular, memang tak ada orang akan mainkan lagu. Dan juga masa itu memang susah kat Malaysia. Dan online channel pula tak naik lagi. Dan masa itu YouTube masih baru. Jadi masa itu daripada gagal, saya cuba sesuatu yang baru. Saya bagi audition. Saya jadi orang baru, tapi masa itu memang jadi pasu bunga saja. Untuk drama yang pertama, saya berdiri 20 jam dan dialog saya satu perkataan saja. Dan mereka nak perempuan cantik saja. Masa itu saya berasa bahawa tak nak hanya jadi pasu bunga saja. Jadi masa itu sebab baru saja menangi Ratu Cantik, jadi masa itu pun dah lama tak guna bahasa Cina. Saya masuk ke bidang drama Cina dulu. Dan satu demi satu, saya letakkan Ratu Cantik saya turun untuk jadi seorang ekstra dulu. Jadi, masa itu memang semua orang pun cakap, kenapa Ratu Cantik you datang bawa jadi ekstra ataupun kita cakap dalam bahasa Cina, kita jadi calafair. Okay? So, semua ini, semua orang tak faham. Tapi, maklumat saya sangat teliti. Saya nak popular dan lepas itu saya nak keluar lagu. Masa itu pula ada banyak audition yang saya pergi. Saya pergi 10 audition, mungkin dapat 1-2 watak yang sangat kecil saja. Dan harga pun sangat murah masa itu. Saya kadang-kadang pun orang cakap kenapa you pergi. Saya cakap saya nak satu peluang saja. Sampai satu hari ada yang offer saya untuk watak sampingan yang ada dialog. Tapi masa itu dialog semua dalam bahasa Cina dan bahasa Cina saya pula masa itu memang hancur sebab saya dah bermastautin kat UK untuk beberapa tahun dan lepas saya balik memang masa itu saya cakap boleh saya dapat watak ini tapi saya kena pergi tuition. Jadi masa itu saya balik ke tuition Cina, saya pergi tuition lakonan. Masa itu saya ada 3 tuition lakonan dan 1 tuition Cina. Dan masa itu untuk saya hafal satu skrip, satu ayat saya guna 1 hari. Memang perlahan. Dan on set saya kena marah sebab tak dapat pula saya melakukan emosi yang director nak. Ataupun dapat emosi tapi tak tahu benda-benda teknikal. Jadi semua benda memang saya rasa sangat tertekan dan saya marah sendiri juga. Kenapalah saya nak susahkan diri untuk lakonan sedangkan saya boleh tumpukan dalam nyanyian. Masa itu saya masih ingat, saya dimarah sampai saya benci pergi set. Saya benci. Saya cakap saya tak nak berlakon lagi. Jadi hari terakhir syuting untuk drama yang saya dapatkan watak sampingan itu, director itu bertanya kepada saya. Dia cakap, adakah anda akan berlakon lagi? Saya terus cakap dengan dia, tidak. Tapi bila drama itu keluar, dapat rating sambutan yang tinggi. Dan masa itu secara tidak langsung saya dinobatkan untuk anugerah orang baru. Memang luar jangkaan saya. Saya berasa juga lucu. Kenapa nyanyian saya tak dinobatkan untuk anugerah orang baru tapi lakonan pula. Di situ pula saya nampak bakat saya dalam lakonan. Dan di situ pula saya dapat menjiwai perjalanan orang yang berlainan. Sebab saya seorang yang memang bosan. Saya suka bekerja. Tapi untuk menjadi seorang penyanyi yang berjiwa, saya kenalah pergi dapat pengalaman yang berlainan. Tapi saya dapatkan jiwa ini daripada lakonan saya. Sebab saya tak suka, memang saya tak suka pergi social ke ataupun saya memang seorang yang sangat bosan. Dan dalam lakonan saya dapat pergi eksperimen ataupun saya dapat membuat sesuatu yang di luar daripada perangai Swincy. Sebab masa itu memang saya seorang yang senyap ataupun saya seorang yang nak melakukan sesuatu yang secara profesional. Tapi kadang-kadang untuk masuk ke dalam seni, kita perlu ada karakter. Kita perlu ada jiwa yang berlainan. Jadi satu demi satu saya dapat offer banyak. Tapi masa itu pula saya berasa bahawa drama Cina ataupun pasaran Cina
kecil sangat. Dan jikalau seorang Malaysian, saya betul-betul nak masuk ke dalam bidang lakonan Melayu. Jadi masa itu memang susah, persaingan yang sengit, ada banyak senior yang bagus, tak ada jalan langsung. Jadi masa itu pula saya kena cari jalan yang berlainan. Jadi di situ saya nampak ada satu pertandingan memasak. Saya cakap saya nak pergi cuba dulu. Jikalau audition tak dapat, saya nak pergi mencuba pertandingan masak dulu. Jadi saya pergi masak. Secara tidak sengaja pula saya mendapat perhatian penonton Melayu. Di situ rating memang meletup untuk MasterChef masa itu. Walaupun saya dapat top 5, lepas itu saya dapat tawaran untuk berlakon. Dan semua tawaran ini daripada bidang Melayu. Dan di situlah saya cakap bye-bye untuk drama Cina dulu. Saya masuk ke dalam bidang Melayu. Dan masa itu pula saya start berpuasa. Sebab saya nak menjiwai apa yang Melayu rasa. Dan di situ pula saya belajar banyak tentang unsur Melayu, Islam. Sebab banyak watak yang memerlukan unsur-unsur tersebut. Dan satu demi satu, daripada watak kecil, sampingan, sampai banyak watak dalam mungkin macam 300, saya dapat berlakon dengan idola saya, Era Fasira. Dia pun ratu pula. Kita on set, kita dapat belajar. Di sambil saya dapat belajar daripada director Melayu yang memang menunjuk ajar yang betul. Jadi masa itu daripada watak-watak semua ini dapat pula tawaran daripada drama kepada filem. Jadi filem pula saya diberikan watak jahat. Memang saya nak mencabar. Saya tak nak image yang macam biasa saja. Jadi masa itu director pun risau bahawa adakah saya dapat menjiwai watak yang jahat. Sebab image saya baik dalam kalangan Melayu, tapi jikalau watak jahat itu betul-betul kena menjiwai dan betul-betul kena jahat. Jadi bila saya terima filem Kau Yang Satu, saya memang pergi kelas dengan guru dan juga kita training on set semua dan dapat berlakon dengan Aaron Aziz. Dan on set pula betul-betul kita semua banyak yang pergi 1-2 take sebab kita dah sangat menjiwai watak itu sebelum kita pergi on set. Dan situ pula saya berasa bahawa lakonan itu pun saya daripada menyanyi masuk ke lakonan, dan di situ pula saya mendapat inspirasi untuk mencipta lagu saya sendiri. Dan satu demi satu bila saya sesat dalam bidang lakonan, saya pula pergi menyanyi. Jadi sentiasa ini saya dah tahu bahawa lakonan dan menyanyi adalah satu package daripada Suwinsi. Jadi di situlah saya pula dapat tahu bahawa kadang-kala benda itu secara tak sengaja sebenarnya satu strategi yang baik untuk masuk ke dalam apa yang anda nak. Dan untuk bidang seni ini pula memang kita kena cari jalan-jalan yang berlainan, dan jikalau ada rezeki, terima saja untuk cabaran. Tapi janganlah kita malas, kita kena buat homework, kita kena pergi kelas, kita kena belajar daripada senior. Dan semua ini saya dapat daripada bidang lakonan, dan sampai hari ini saya pasti akan pergi lakon lagi, tapi satu demi satu saya akan mencampakkan saya untuk lakonan yang berlainan. Nasihat saya untuk sesiapa yang berasa bahawa susah untuk mencabar diri untuk bidang yang berlainan, pergi daripada bawah, bermula daripada bawah, tapi sentiasa membuat kerja rumah, sentiasa tingkatkan usaha walaupun bidang itu bukan bidang kita. Mungkin bidang itu mungkin akan menjadi bidang kita satu hari nanti, tapi kita perlukan masa dan juga kita perlu belajar daripada senior mahupun guru ataupun junior yang akan datang. Itu pesanan saya. Dan untuk episod yang seterusnya, kita akan mengupas tentang cinta yang sebenarnya saya tak pernah mencerita kepada sesiapa.